Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulul Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi shrah li tak boleh ni. Tak sampai. Boleh. Boleh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa ba'd. Kita masih lagi dalam pengajian kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala. Masih dalam muqaddimah. Min wujuhi i'jazil Qur'an. Wa wajhu i'jazihi kaunuhu fi a'la tabaqatil fasahati wal balaghah. Di antara wajah i'jaz ataupun bentuk i'jaz di dalam Al-Quranul Karim, mukjizatnya Al-Quran ini, bahawa Al-Quran berada pada kedudukan yang tertinggi pada fasahah dan balaghahnya. Ma'ashtimalihi 'ala al-ikhbari bil mughayyabatil madiyati wal atiyah. Beserta dengan khabar berkenaan dengan perkara-perkara yang gaib yang akan datang, yang telah berlalu. Wa 'ala daqa'iqil 'ulum, terkandung di dalamnya dengan ilmu yang mendalam, halus-halus. Wa ahwali al-mabda'i wal ma'ad, dan hal ihwal kehidupan dunia dan juga di akhirat. Wa makarimil akhlaq, dan akhlak yang mulia. Wal irsyadi ila masalihid diniyati wad dunyawiyah, dan terkandung di dalamnya petunjuk kepada masalih, maslahah dunia dan agama. Wajaa, diceritakan, annahum kanu yata'ajjabuna min husni nazmihi wa balaghati ma'anihi hatta inna jama'atan minhum kanu yurqasuna ru'usuhum 'inda sama'i qawlihi ta'ala wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Ceritakan karena mereka takjub dengan susunan yang cantik dan juga balaghah pada makna Al-Quranul Karim, sehingga sebahagian di kalangan orang ini yurqasuna ru'usuhum, mereka jadi macam menari, kepala mereka ni jadi lenggang-lenggok ketika mendengar kalam waqila ya ardu bla'i ma'aki, sampai ke ayat tu. Jadi
Jadi lenggok kepala mereka. Wa sajada wahidun minhum inda sama'i qawlihi ta'ala. Hum tadi kembali kepada kufar. Dan salah seorang daripada musyrikin sujud ketika mendengar ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dengar ayat tadi, maka sujudnya. Wa qala, dan bila ditanya kenapa dia sujud, kata beliau, kata lelaki tadi, sajadtu li fasahati hadzal kalam. Aku sujud kerana fasihnya kalam tersebut. Ini disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran dan Al-Imam As-Salih Syami dalam kitabnya Subulul Huda wal Rasyad. Kitab apa ni? Kitab sirah yang besar. Ada 13 jilid. Wa ruwiya anna al-Asma'i bi fathil mim. Imam Asma'i yani alimul lughah sami'a bintan saghiratan tatakallam fata'ajjaba min fasahatiha. Imam Al-Asma'i alim dalam lughah mendengar seorang kanak-kanak kecil perempuan sedang bercakap dan dia takjub dengan kefasihan budak tersebut. Faqalat lahu, kemudian budak itu kata, ya hadza wa hal taraka al-Qur'ana li ahadin fasahatan iqra qawlahu ta'ala wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih al-ayah. Faqad jama'a fiha baina amrayn wa nahyayn wa khabarayn wa bisyaratain. Masyaallah. Kata budak ini, wahai fulan, adakah Quran? Hal tarakal Qur'anu li ahadin fasahah? Maksudnya, adakah Quran meninggalkan? Maksudnya dengan kefasihan Al-Quran. Ini maksud tidak tertandingi. Ya. Coba kamu baca kalam Allah Ta'ala, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan kemudian sebut apa? Fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la taqafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dalam ni dia terkandung dalam dia apa dia? Amrain, dua arahan. Apa dia amrain? Ardi'ihi wa alqihi. Ada dua arahan. Yang kedua, nahyain, ada dua larangan. Ay wala taqafi wala tahzani, dua. Khabarain, dan dua khabar. Wa huma awhayna fa idza qifti. Tamam, dua. Wa bisyaratain, dua berita gembira. Wa huma inna radduhu ilaik. Itu bisyaratain, berita gembira. Ada dua berita gembira. Yang pertama, akan dikembalikan Nabi Musa kepada kamu nanti. Kemudian waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia di kalangan para rasul. Dua berita gembira. Dalam ayat ni, amrain ada dua amr, nahyain ada dua larangan, khabarain ada dua khabar, bisyaratain ada dua bisyarah. Dalam satu ayat terkandung semuanya. Dalil fasahah Al-Quranul Karim. Wa qila inna ba'da batariqatir rum sami'a min man yaqra. Satu hari ada seorang bitriq ataupun apa dia dalam bahasa Arab ni? Bitriq ni dia qaid, muqaddam, no? Maksudnya ni general perang yang memegang 10,000 tentera berkuda. Ni. Dia maksud dia pegang satu batalion ataupun berapa batalion. Kalau satu batalion ada 1,000, maksud dia pegang 10 batalion. Jadi ini kepala tentera besar ni Batrik. Apa? Tapi bahasa Inggeris pada Batrik. Batariqah dia. General lah. No? Batariqah. Dia kata apa? Wa man yuti'illah. Bila dia dengar ada orang baca. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih.
Wa yakhshallaha wa yattaqhi. Betul? Wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Fa aslam. Masuk Islam ni. Dia dengar man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Fa aslam, masuk Islam. Betrik ni. Ketua tentera ni. Wa jaa ila sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia datang kepada Sayyidina Umar wa akhbarahu anna hadhihi al-ayata jama'at kullama unzila ala sayyidina Isa min ahwali dunya wal akhirah. Dia katakan ayat ini mengumpulkan seluruh yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada hal ehwal berkaitan dunia dan akhirat. Semua. Ini siapa yang taat kepada Allah dan Rasul dan dia takutkan Allah dan yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan takut dan bertakwa kepadanya, maka dia akan mereka ini golongan orang-orang yang berjaya. Ya, dengan ayat itu saja. Ya, orang masuk Islam, Allah Ta'ala bagi hidayah ni dengan kadang-kadang dengan satu ayat yang pendek saja boleh menyebabkan hatinya terbuka. Faidatun fi ahammiyati ilmi al-balaghah. Kepentingan ilmu balaghah. Dzakara ba'dul ulama'i, sebagian ulama menyebut anna kamal al-iman mutawaqqifun ala ma'rifati ilmi al-ma'ani wal bayan wal badi'. Antara sempurnanya iman tergantung dengan pengetahuan kita terhadap ilmu ma'ani, ilmu bayan dengan ilmu badi'. Ini ilmu balaghah. Tiga ilmu dalam balaghah. Kenapa? Litawaqqufi idraki ijazil Quran. Karena dengan tiga ilmu inilah seorang tadi dapat mengetahui tentang i'jaz dalam Al-Quran. Alladhi huwa mu'jizatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatiha. Karena dia mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran adalah mukjizat. Mengetahui ilmu balaghah yang tiga, iaitu ma'ani, bayan dan badi', maka orang tadi akan dapat mengetahui tentang mukjizat tersebut dengan baik. Falidha kanat ma'rifatuha fardha kifayatin. Karena itu mengetahui ilmu balaghah adalah fardu kifayah. Nampak? Kena mengaji. Kemudian al-mustamirrati ay ad-daimati. Ini dah berterus apa ni? Dia punya muqaddimah dia masih lagi. Bil Qur'anil Azizil Mu'jizatil Mustamirrati ala ta'aqubis sinin. Al-mustamirrah ay daimah, berterusan. Ala ta'aqubi ay tawali as-sinin, maksudnya dengan berjalannya tahun ke tahun. Fayu'aradu biha man ta'ana fi risalatihi fi kulli zamanin ila yaumil qiyamah. Maka dia akan bertentang dengan siapa yang mendustai risalah Nabi kita Muhammad pada setiap zaman sampai hari kiamat. Bi khilafi baqi mu'jizatihi, beza dengan mukjizat yang lain. Wa kadza mu'jizati sairir rusul alaihimus salatu wassalam fa innaha qaradat binqiradihim. Mukjizat yang lain hilang ataupun tiada lagi dengan ketiadaannya para rasul. Manakala Al-Quranul Karim mustamirrah ala ta'aqubis sinin. Maksud dia akan berterusan. Bertentangan dengan orang-orang yang menentang dan juga mencela atau tidak mempercayai dengan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisunani ay wal makarimi bisunan wal mukarrami bisunan. Wa bisunan. Kan disebut sebelum ni afdalul makhluqin dekat muqaddimah. Kata Imam Nawawi. Al-mukarram bil Qur'anil Aziz. Kemudian ada lagi wa bisunanil mustanirah. Ay mukarram bisunanil mustanirah. Jadi busunan
Syekh syarah ay wal mukarram bis sunan. Maknanya apa dia? Kita dapat tahu ini jar wa majrur ta'alluq dengan apa? Dengan mukarram. Yang juga dimuliakan dengan sunan. Sunan apa dia? Jam'u sunnah. Jamak kepada sunnah adalah sunan. Tapi sunan Bonang, sunan Kalijaga macam mana pula? Itu istilah kepada ulama yang memimpin. Dia panggil sunan. Masa zaman di Indonesia, kalau ulama yang memimpin masyarakat dipanggil sunan. Sama? Kalau hanya memimpin pondok dipanggil kiai. Bila ni tak panggil dah istilah sunan tu, walaupun ulama ni mungkin dia ada pondok dan mungkin dia memimpin masyarakat, dia jadi menteri dan sebagainya, tak dipanggil sunan lah. Dipanggil dia kiai juga. Dulu saja dipanggil itu. Baik. Wa hiya lughatan, segi lughah apa dia? Sunnah. Hiya kembali kepada sunnah. Sunnah ini segi lughah apa dia? At-tariqah. Sunnah maknanya jalan. Wal muradu biha huna ma uhiya ilaihi bihi wa ulhimhu. Yang diwahyukan kepada Nabi dan juga yang diilhamkan kepadanya. Wa qala ba'duhum hiya ma sannahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay syara'ahu min al-ahkami fardan aw nafla. Sebagian ulama kata sunnah dengan makna apa? Yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang disyariatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum hakam fardu dan juga yang sunnah. Naflan. Nafl maksudnya sunnah. Al-mustanirati ay al-wadihah. Ini sifat kepada sunan. Ini sunan al-mustanirah ay al-wadihah. Ini yang jelas, bercahaya. Lil mustarsyidin, kepada orang-orang yang menuntut kepada petunjuk. Ay talibin ar-rusyda wal istiqamah. Lil mustarsyidin ay talibin ar-rusyda wal istiqamata. Jadi sunnah ini adalah mustanirah, iaitu yang menerangkan, yang menjelaskan kepada orang-orang yang inginkan petunjuk dengan ar-rusyd, tunjuk, dan juga al-istiqamah, dengan istiqamah. Al-makhsusi. Al-makhsusu. Al-makhsusu sifat kepada apa? Kepada Sayyiduna kepada, dia bukan sifat. Dia masih lagi baik. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa qaliluh afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustanirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirah lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalim. Jadi dia ataf kepada apa ni? Sifat dia kepada apa ni, digabung dengan apa dia? Ni dengan al-mukarram. Al-mukarramu. Ya. Baik. Duna ghairihi min al-anbiya'i war rusul. Al-makhsusu yang dikhususkan
kepadanya tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang selainnya bi jawami'il kalim, dengan jawami' kalim. Jawami' kalim apa dia? Nanti akan disebut. Min idafati sifati lil mawsuf. Ay bil kalimil jawami'. Jawami' kalim ini idafah sifah lil mawsuf. Asalnya bil kalimil jawami'. Itu dengan kalam yang jami', mani'. Itu kalam yang ringkas tetapi maknanya luas. Wahia ijazul lafzi ma'a sa'atil ma'na. Tuh. Kalamnya ringkas. Nabi ucapannya tak panjang-panjang. Tapi maknanya luas. Disyarahkan dengan berjilid kitab. Faham? Fayajma'ul ma'anil kathirah fi lafzil qalil. Dan berkumpul dalam makna yang banyak tadi pada lafaz yang sedikit saja. Itu Nabi sebut zur ghibban tazdad hubba. Pendek. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. La taghdab. Kan banyak kan? Hadis-hadis yang pendek-pendek saja. Al-harbu qud'ah. Yang Nabi sebut. Pendek saja. Tapi syarahannya luas. Innamal a'malu bin niyat. Tamam? Wa hadha amrun mahmudun. Ini perkara yang dipuji sebenarnya. Iaitu kalam yang pendek tapi maknanya luas. Ini dalil kepada baligh dan dalil kepada fasih. Faqad qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma khairul kalami ma qalla wa dalla. Ini kalam Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa alaihim assalam. Cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu syababil jannah. Sebaik-baik kalam adalah yang pendek dan yang paling memberikan petunjuk. Anwa'u jawami'il kalim al-makhsusi biha sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis-jenis jawami' kalim yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jawami'ul kalim allati khussa biha sallallahu alaihi wasallam naw'an. Jawami' kalim yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad ada dua. Ahaduhuma ma huwa fil Qur'an, yang ada dalam Quran. Kaqaulihi azza wa jal, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini kalam yang pendek tapi maknanya luas. Tamam? Ini kalau ditafsir ni keluar sebuah kitab. Tamam. Qala Al-Hasan lam tatruk hadhihi al-ayatu khairan illa amarat bihi. Ayat ini tak tinggal satu pun kebaikan melainkan disuruhnya. Maksud semua kebaikan disuruh dalam ayat ni. Wala syarran illa nahat anhu. Dan tidak ditinggalkan walau satu pun kejahatan melainkan semuanya dilarang. Juga sebut innallaha ya'muru bil 'adli al ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Apa dia lagi benda yang tak masuk dalam tu yang jahat? Fahsya, kata ulama, berkait dengan kemaluan. Al-munkar wal-baghi, semua ni benda kejahatan. Secara umum, munkar kan semua jenis munkar adalah perkara yang dilarang. Maka maknanya tak ada satu pun jenis larangan yang jahat, apa di perkara jahat, melainkan dilarang dalam ayat ni. Dan tidak ada perkara yang baik, melainkan kesemuanya disuruh oleh Allah dalam ayat ni. Maksudnya suruh dengan adil, suruh dengan ihsan, suruh dengan ita'i dzil qurba. Nah, semua disuruh. Ini ayat yang jawami' kalim, pendek tapi maknanya luas. Wasanihima ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Nabi. Contohnya Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Wa qawluhu liman sa'alahu al-wasiyah. Ada orang yang tanya dekat Nabi suruh minta wasiat. Dia nak minta wasiat kepada Nabi, Nabi kata la taghdab. Tu. Wa qawluhu wa qawlihi, minta maaf. Ka qawlihi, atau tu kan ka qawlihi. Ni wa qawlihi. Wa qawlihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha
wa qaliqin nas. Wa qaliqin nasa biquluqin hasan. Tamam. Jadi berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Qaliqin nasa biquluqin hasan. Dan dalam hadis ini disebut qaliqin nasa biquluqin hasan. Tidak sebut dengan wa qaliqin nasa biquluqin azim. Kenapa? Karena akhlak azim hanya milik Nabi SAW. Kita ni akhlak hasan saja. Karena Nabi kata berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang hasan, yang baik. Karena akhlak azim milik Rasulullah SAW. Dan kemudian wa qawlihi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Pendek. Wa qawlihi rahimallahu imra'an takallama faghanim aw sakata fasalim. Rahmat Allah Ta'ala kepada seorang yang bila dia bercakap maka dia mendapatkan keuntungan, dan kalau kata dia diam maka fasalim, akan selamat daripada dicela dan daripada mendapatkan dosa. Wa qawlihi ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih, yang menunjukkan kepada kebaikan seperti yang melakukan kebaikan. Semua kalam ni pendek-pendek. Ada seorang ulama, Habib Al-Haddar, kalau tak silap, Husain Al-Haddar, ada karang kitab 360 hadis yang pendek-pendek daripada Jawami' Saghir, daripada Jami'us Saghir, untuk dihafal selama setahun. Kalau kita hafal hadis tadi ikut turutan, setahun boleh hafal 360 hadis. Hadis dia pendek-pendek aja. Ikut turutan abjad, alif sampai ya. Hak permulaan hadis huruf alif, maka dia letak pada huruf alif. Hadis yang mula dengan ba, dia letak pada ba. Ni kalau hari kun fid dunya ka'annaka gharib, hadis ni pada huruf kaf. Jadi kalau kita hafal satu hari satu hadis, kalau anak-anak kecil hafal satu hari satu hadis dalam kitab tu, cukup setahun dia dah hafal 360 hadis. Faham? Wa jawwaza Ibn Habib an yakuna al-muradu bi jawami'il kalim ma jaa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukallimu kulla qabilatin bilisaniha wa illam yakun ra'aha qablu. Ibn Habib mengatakan murad jawami' kalim, dimaksudkan dengan jawami' kalim apa dia? Iaitu Nabi SAW boleh bercakap dengan bahasa setiap kabilah walaupun Nabi tak pernah bertemu dengan mereka. Nabi bercakap dengan bahasa himyar. Bahasa himyar alif lam tukar jadi mim. Contohnya laisa min birri am siyamu fim safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Alif lam tukar jadi mim. Laisa min birri im siyam fim safar. Nabi baca. Itu bahasa apa tu? Bahasa himyar. Nabi bercakap dengan bahasa himyar. Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat, Sayyidina Umar pernah dalam satu riwayat saya baca mengatakan bahawa saya pernah duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Rasul. Saya mendengar mereka bercakap dan saya tak faham apa yang dia bercakap. Sayyidina Umar tak faham bahasa Sayyidina Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Sama bercakap dengan bahasa ataupun dengan perbahasan ilmu yang mendalam. Kata Sayyidina Umar pun kata dia tak faham. Dan tak salah kita katakan juga bahawa Nabi diberikan dengan jawami' kalim, iaitu dengan seluruh bahasa dalam dunia. Maksud datanglah satu kaum manapun, tak perlu kepada terjemah. Nabi memahami dan Nabi boleh berbicara dengan mereka. Kerana ada amul wufud. Pada tahun orang datang kepada Nabi SAW melawat baginda Rasul SAW. Pada tahun amul wufud tadi, tahun ke-9 kalau tidak silap, orang ramai berbondong-bondong datang cari Nabi daripada seluruh dunia. Dan Nabi bercakap, kalau kata disebut dengan jawami' kalim, boleh jadi dengan maksud tidak perlu kepada mutarjim, tak perlu kepada penterjemah. Nabi sendiri memahami dan Nabi juga boleh balas balik ucapan mereka tersebut dengan bahasa yang walau kali pertama saja Nabi bertemu dengan mereka, Nabi dah boleh bercakap bahasa mereka. Itu Nabi kata utitu bi jawami'il kalim.
Wasamahatud din. Maaf. Bi jawami' al-kalim wasamahatid din. Ma'tuf ala jawami' al-kalim. Nah, jadi dia ataf kepada jawami' al-kalim maka dibaca dengan jar. Wasamahatid din ay wal makhsusi al-makhsusu bi samahatid din. Juga yang khusus dengan samahatid din. Apa samahatud din? Ay suhulatihi wa khuluwihi minal masyaqqi allati kanat 'ala al-yahud. Nah, jadi kesenangan, tidak payah seperti mana agama yang diberikan kepada Yahudi ataupun syariat yang diberikan kepada Yahudi. Syariat Islam senang, mudah. Senang untuk apa ni? Untuk diamalkan. Bukan senang untuk dikeluarkan hukum. Hukum pada ahlinya saja. Ka'adami ijra'i akhdhid diyah fil qatli walau qata'an. Wa ka qat'il a'dha'il qati'ah. Wa faq'il 'aini fil nazar ila ma la yahmil ila ma la yahil. Tengok ni. Apa dia antara masyaq allati kanat 'ala al-yahud? Kesusahan yang diberikan kepada Yahudi. Ka'adami ijra' akhdhid diyah fil qatli walau qata'an. Jadi mereka tak boleh ambil diat pada pembunuhan walaupun tersilap. Jadi tidak ada diat bagi mereka. Ini berat bagi mereka. Yang kedua, qata'il a'dha' al-qati'ah. Jadi kalau kata kita orang panggil apa? Yahudi, kalau mereka melakukan kesilapan dengan tangan mereka, maka dipotong tangan tersebut. Bukan zakat curi je. Buat salah apa ya, potong tangan tu. Kemudian wa faq'il 'ain fi an-nazar ila ma la yahil. Korek mata, cucuk mata kalau kata melihat yang diharamkan. Yahudi kalau tengok benda yang haram, hukuman dia apa dia? Hukuman dia cucuk mata sampai buta. Faq'il 'ain. Kemudian wa ada'i rub'il mal fi zakah. Yahudi dia kena bayar 1/4 daripada harta dia. Kita berapa? 2.5% ya. Bukan 1/4 harta. 1/4 harta kalau orang tu ada duit 1 juta, dia kena bayar 250,000. 1/4 Yahudi. Yahudi kalau dia ada 1 juta, dia kena bayar 250,000. So kalau dia ada, kalau kata nisab kita berapa zakat? Kita zakat nisab kita apa? Dia tak ada nisab ni. Dia rub'ul mal fi zakah. Kalau duit ada 10,000, maka dia kena keluarkan 2,500. Kalau kita 250, 2.5% ya. Daripada 10,000. Zakat 250 daripada 2,500 daripada 1/4 harta tu lah. Kemudian wastirqaqis sariqi lil masruqi minhu. Orang yang mencuri, maka dia boleh untuk ambil yang mencuri tersebut, yang dicuri, mengambil pencuri menjadi hamba dia. Orang ni pergi masuk rumah kawan ni, pergi curi barang, kena tangkap. Hukuman dia apa dia? Kena jadi hamba kat kawan tu. Ni ikut dia duk bagi cadangan. Pencuri, kalau kata duk curi kedai motor, buat apa? Bagi kerja kedai motor tu. Hilang pepak motor habis. Ini istirqaq as-sariqi lil masruqi minhu. Jadi orang yang kena curi akan mengambil pencuri menjadi hamba dia. Kemudian ada lagi yang diberi kepada Yahudi, wa tahrimi mujalasatil haidi wa muakalatiha wa mudaja'atiha. Haram duduk dengan perempuan haid, makan dengan mereka, dan juga tidur dengan mereka satu katil. Wa kauni man aznaba minhum yahrumu alaihi aklu at-tayyibat. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, diharamkan mereka makan yang baik-baik. Wa yusbihu dhanbuhu maktuban ala babihi fayuqamu alaihi hadduh. Dan bangun pagi akan ditulis dosa di dekat pintu rumah dia. Orang yang buat dosa dalam rumah, orang Yahudi ni. Ni ajaran kalau kata syariat. Zaman Nabi Musa alaihi salam, kalau ada di kalangan Bani Israel buat masalah dalam rumah pada malam tersebut, esok pagi orang semua tahu. Tulis depan pintu rumah. Semalam dia buat apa? Fa yuqamu alaihi al-had.
untuk dijatuhkan hukuman. Kita disutuk oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menutup umat Nabi Muhammad SAW daripada perkara tersebut. Sebab tu kita ni diberi dengan samahatid din. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau duduk pada zaman tu, duduk dalam rumah, buat apa aja malam tu, esok keluar. Orang pakat tahu semua. Keluar rumah orang pakat tahu habis. Malam. Dalam rumah sekian. Buat. Semua orang tahu. Ini antara contoh masyaqqah yang dikenakan kepada Yahudi. Kenapa? Kerana mereka sendiri menyusahkan diri. Mereka banyak komplain. Banyak menyusahkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka diberatkan mereka dengan hukuman tadi. Wa kama anna hadha ad-din qalin min al-mashaq. Fahuwa qalin aidan min at-tafrit al-mufawwit li mahasin al-adabi kama kana fi an-nasraniyah. Min nahwi jawazi mukhamarati an-najasa ay mukhalatatuha wa wat'il ha'id. Seperti mana agama ini sunyi daripada masyaq, kesusahan, agama ini juga sunyi daripada berlebihan sehingga melampaui adab. Seperti yang dilakukan oleh Nasraniyah, kelompok Nasrani. Apa dia antaranya? Golongan Nasrani bagi mereka harus muqamaratin najasah. Ay muqalatatuha. Maksudnya boleh duduk dengan najis. Berenang dalam tai. Boleh bergelumang dengan tai. Harus bagi mereka. Wa wat'il haid. Dan harus bagi mereka mensetubuhi perempuan haid. Ini agama Nasrani. Islam tidak ada. Waqad warada, dan dalam riwayat hadis disebut ahabbul adyani ila Allah Ta'ala al-hanifiyatis samhah. Nabi kata agama yang paling disukai oleh Allah al-hanifiyah as-samhah, ay al-millatil ma'ilati an dinil yahudi wan nasar. Yani agama yang ma'ilah anid dinil yahud, yang jauh daripada Yahudi dan Nasrani, iaitu apa dia? Islam. As-sahlah allati la haraja fiha wa la tadhiq. Sahlah maksudnya yang senang, tidak ada padanya kesusahan dan kesempitan. Wa hiya millatul Islam allati tamanna al-anbiya'u an yattabi'uhu fiha. Yang para nabi semua berkehendak, berkeinginan untuk mengikutinya. Kama jaa annahu sallallahu alaihi wasallam qala Lau kana Musa wa Isa hayyain lama wasi'ahuma illa ittiba'i. Kalaulah Nabi Musa dengan Nabi Isa masih hidup, maka tidaklah luas, tidaklah lebih kepada mereka melainkan mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi sebelum kita masuk pada mukaddimah yang seterusnya. Cukuplah dekat tu. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala sairi an-nabiyyin, yani pada esok atau malam ni insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajian kita pada hari ini bagi kitab Syama'il bermula jam 3 petang. Karena saya pagi ini ada urusan di luar untuk urusan zawiyah. Jadi pukul 3 petang baru kita akan start majlis bacaan. Jadi pukul 3 dah ada di sini maksudnya. Untuk kita mulakan bacaan kitab Syama'ilun Nabi, syarahan Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.